Orang yang menega, yang ada kedai makan ni, dia kena bayar sewa, kena bayar pekerja, kena bayar segala-galanya. Tapi mereka tidak. Tapi harga lebih kurang sama. Adakah itu adil? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya aktivis yang memperjuangkan hak rakyat Malaysia dan pengguna, membantu dan memberi khidmat nasihat secara percuma kepada rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan Raja Email. Hari ini saya nak sentuh mengenai isu tentang peniaga berlesen dan peniaga tidak berlesen. Sebelum ini, isu yang mengenai tentang yang diangkat oleh Asri Janggut di Sungai Buloh, yang mana yang didedahkan bahawa kenapa saya kena, kenapa orang ni tak kena. Kemudian apabila tularnya video itu di media sosial, maka MBSA telah mengamuk, membuat tindakan yang drastik yang mana sebelum ini tiada tindakan. Kadang-kadang ada perniagaan yang pilih kasih, orang ni kena, orang ni tak kena. Tapi kali ini ramai yang kena. Kita banyak kali akan bercakap, itu PBT makan lah tu, itu PBT melindungi lah tu. Tetapi kita tidak buat aduan pada saluran yang betul. Kalau dah buat saluran yang betul, boleh kita bertikaikan bahawa mungkin PBT makan rasuah atau PBT melindungi. Kadang-kadang kita tak boleh main cakap macam tu saja, bahawa PBT ni orang ni makan betul. Baru-baru ni pengarah penguatkuasa MBSA telah ditangkap, direman oleh SPRM. Betul, memang ada unsur-unsur rasuah di situ. Dia ada dua sebenarnya. Satu, pertama adalah disebabkan mereka tak menjalankan tugas mereka. Yang kedua sebab rasuah. Ni dua je dalam PBT ni. Tetapi kadang-kadang kita sama ratakan bahawa telah dilindungi dan dibayar rasuah. Saya tidak melindungi PBT sebab saya adalah orang yang paling kuat lawan dengan PBT. Untuk pengetahuan saudara-saudari, saya yang paling kuat lawan dengan PBT. Sebab saya cakap ni atas pengalaman. Yang mana kadang-kadang ada yang terlepas pandang. Mungkin dia pegawai dia tu tak buat pemantauan, tak buat kerja. Bukan semuanya ada sogokan atau rasuah berlaku di situ. Saya tak nak sentuh pasal isu ni sebenarnya. Saya nak sentuh pasal isu peniaga haram, peniaga yang tidak berlesen, yang berlesen. Ada juga yang datang, peniaga yang haram ni datang jumpa saya untuk minta bantuan, tetapi saya tak dapat bantu sebab golongan ini adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Minta maaf saya cakap, sebab bila kita tak bayar lesen, kita tak bayar cukai, kita ambil hak orang lain. Bagi saya tak baguslah. Bagi mereka yang berlesen ni, nak bayar sewa, mereka nak bayar pekerja, mereka kena bayar bil elektrik, bil air, kena bayar cukai. Adakah adil kepada mereka yang berniaga tiada lesen? Cuba kita fikirkan. Kadang-kadang saya tengok peniaga-peniaga yang tidak berlesen ni kadang dah dekat, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Adakah adil kepada mereka yang menyewa permis, yang ada kedai, yang perlu membayar segala-galanya, tetapi golongan ini tidak membayar? Saya nak buat perbandingan. Kalau kita beli kat mereka yang tidak ada lesen ni, harga dia lebih murah ke daripada kedai makan? Tidak. Harga dia sama. Kalau kita pergi minum dekat kedai pacak, teh tarik kalau restoran charge RM1.5, dia pun RM1.5. Tapi sepatutnya dikurangkan harga tu daripada kedai yang ada lesen, yang menyewa. Tapi tidak. Kita beli nasi lemak, ada lauk sikit pun semua. Kadang-kadang RM7-8. Renovation kedai. Kadang kita tengok mereka yang meniaga yang tanpa lesen ni, bukan kata setahun atau 2 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang dah 10 tahun meniaga cara yang tanpa lesen. Bagi saya mereka ni gagal dari segi pengurusan kewangan. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau mereka meniaga dengan cara yang betul, mengurus kewangan dengan betul, saya yakin dan pasti mereka akan boleh sewa kedai dan buka restoran sendiri. Kita tengok ramai yang buka perniagaan sekecil-kecilan ni tidak berdaftar dengan SSM. Kenapa saya cakap macam ni? Jika dia ada SSM, dia akan buka akaun syarikat. Bila dia buat akaun syarikat, maknanya jualan pada hari itu dimasukkan di dalam akaun. So mana ada transaksi, keuntungan hari itu diguna pakai pada hari itu. Bagaimana mereka nak menguruskan kewangan yang dengan baik? Sepatutnya jualan pada hari itu di-buy-in-kan ke dalam akaun syarikat tu. Maknanya hari itu dia punya jualan. Kita tak kira keuntungan, jualan. Kalau setiap hari dia masukkan duit dalam akaun tu, dah katalah dia meniaga 2 tahun lah, kata. So 1 tahun hingga 2 tahun. Kalau dia nak buat pinjaman bank pun, bank akan boleh bagi dekat dia. Di situ cara kita macam mana ramai yang gagal dekat situ untuk mendapatkan pinjaman. Nak buktikan bahawa dia meniaga, dia kata dia meniaga, tetapi mana daftar syarikat, mana akaun bank. Itu yang banyak saya ajar kawan-kawan saya yang mana berhenti kerja, nak meniaga walaupun tepi jalan buat
buat sementara waktu, dia kata tak mampu untuk sewa, tak apalah, kena saman-saman, kena angkut-angkut, nasib lah kan. Tetapi yang pertama kena buka syarikat, berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, supaya kita ada syarikat dan kita buka akaun bank. Dan mana jualan kita hari itu kita masukkan, kita bank-in kan, dan kemudian kalau nak pakai untuk besok, kita keluarkan pada hari yang sama. Maknanya ada transaksi. Bila kita nak buat pinjaman mana-mana pun, kita ada transaksi. Kata kita menega, kita ada transaksi. Yang ini kita banyakkan kita gagal. Tak kira lah dia menega tepi jalan pun. Ini yang banyak orang yang pas pandang, sebab pengurusan kewangan itu penting. Tu kadang-kadang kita tengok dia menega sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai pacak tiang terus. Adil ke kepada mereka yang menyewa, yang menyewa kedai, yang mempunyai komitmen dia setiap bulan? So kita kena fikirkan macam ni, kita kena tengok keadilan kepada orang lain, dan kita fikirkan pada diri kita. Sekiranya lah katalah saudara pergi makan dekat yang tepi jalan ni, sakit perut, keracunan makanan, apa saudara boleh buat? Tak boleh buat apa, dia esok dia stop lah menega. Tetapi kalau kedai yang restoran, kedai makan yang kita makan mengalami keracunan makanan, di situ pihak KKM atau pihak PBT boleh buat tindakan. Tapi kalau pada gerai yang menega di tepi jalan tu, tak boleh buat apa. Ada sebab kita tengok dari segi perundangan, dari segi hak kita sebagai pengguna, hak kita, hak penduduk setempat. Ini yang saya cuba nak sampaikan. Bukan kata saya nak kata kepada mereka yang menega secara haram, yang tidak ada lesen ni, tidak boleh menega. Itu terpulang pada masing-masing. Itu bukan hak saya untuk menghalang. Tetapi kita melihat kepada keseluruhan. Yang saya nak ulaskan sekali lagi, pertama, orang yang menega, yang ada kedai makan ni, dia kena bayar sewa, kena bayar pekerja, kena bayar segala-galanya. Tapi mereka tidak. Tapi harga lebih kurang sama. Adakah itu adil? Cuba kita fikir-fikirkan. Setakat itu saja perkongsian saya hari ini mengenai tentang kedai yang berlesen dan kedai pacak. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.